Puan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris Jerantut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Yang Pertua. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Harga barangan naik menggila, rakyat terhimpit tidak terhingga. Tuan Yang Pertua sentiasa mesra bila-bila soalan jerantut nombor 3. Terima kasih. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut atas pertanyaan tersebut. Tuan Yang Pertua, sebelum saya meneruskan jawapan, izinkan saya untuk menjawab soalan Yang Berhormat Jerantut ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Padang Serai nombor 15 pada hari ini kerana turut menyentuh perkara yang sama. Tuan Yang Pertua, kerajaan telah melaksanakan beberapa pakej rangsangan ekonomi seperti penjana iaitu pada bulan Jun 2020, permarkasa 17 Mac 2021, pemulih pada 28 Jun 2021 dan permarkasa plus pada 31 bulan Mei 2021 yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi dan memastikan kesinambungan perniagaan sambil mengekalkan pekerjaan terutamanya kepada rakyat Malaysia. Antara bantuan khas yang diberikan kepada industri pelancongan terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 adalah seperti berikut. Bantuan khas one-off sebanyak RM3,000 kepada agensi pelancongan yang berdaftar dan berlesen dengan MOTEC, itu lebih daripada 3,000 syarikat pengendalian pelancongan berlesen, termasuklah syarikat-syarikat MM2H, iaitu hampir 700 ejen MM2H yang mempunyai lesen inbound di bawah MOTEC. Bantuan kewangan one-off RM500 kepada pemandu pelancong di Semenanjung Malaysia dan Sarawak, manakala bantuan kewangan one-off sebanyak RM1,000 kepada pemandu pelancong Sabah. Lebih daripada 8,000 orang pemandu pelancong di seluruh negara menerima ini. Bantuan khas one-off sebanyak RM600 kepada pengendali inap desa di bawah program pengalaman homestay Malaysia. Lebih daripada 2,800 pengendali inap desa mendapat manfaat tersebut. Bantuan kewangan geran khas prihatin sebanyak RM1,000 secara one-off kepada pengusaha spa dan pusat urutan kaki berdaftar dengan MOTEC. Seramai 570 pengusaha spa dan juga pusat urutan kaki telah mendapat manfaat tersebut juga. Skim Pembiayaan Pelancongan Penjana PTF yang berjumlah RM1 bilion yang bertujuan untuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS juga telah dilaksanakan dalam sektor pelancongan melalui Bank Negara Malaysia. Pelanjutan diskaun bil elektrik 10% bermula daripada Oktober hingga 31 Disember 2021 kepada pengusaha hotel, pengendali taman terma dan pusat konvensyen, pusat membeli belah dan juga pengusaha pelancongan diberikan melalui TNB. Pengecualian cukai pelancongan iaitu RM10 satu bilik satu malam, juga cukai perkhidmatan 600 oleh pengusaha hotel sehingga 31 bulan 2021 juga diberikan pengecualian. Penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan oleh syarikat sehingga 31 bulan Disember iaitu di bawah permarkasa melalui LHDN. Dan juga sokongan kepada majikan menerusi program subsidi upah 4.0. Tarikh permohonan adalah 1 bulan Ogos hingga 31 bulan Oktober, iaitu kadah bantuan sebanyak 600 telah pun laksanakan untuk 4 bulan dan terhad kepada 500 pekerja setiap menit. Saya juga memandangkan ini adalah soalan bersama. Izinkan saya lagi 1 minit untuk saya juga terangkan. Pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai juga terlaksanakan sebanyak RM7 juta. Seterusnya program strategi memperkasa rakyat di bawah permukaan juga RM17 juta. Geran bantuan khas syarikat My Second Home Malaysia sebanyak RM2 juta. Program pemekasan strategik dan juga ekonomi perkasa juga sebanyak RM5.25 juta telah peruntukan, dan juga beberapa pakej-pakej yang lain. Kesemuanya hampir kerajaan telah membelanjakan hampir lebih daripada RM50 juta. Terima kasih. Terima Menteri, sila Jerantut soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Kita tahu industri perhotelan mengalami kehilangan pendapatan lebih kurang 11.5 bilion tahun lepas. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk mengurangkan cukai pendapatan ataupun menghapuskan cukai untuk tahun depan? Dan apakah perancangan MOTEC bagi membangunkan segmen ekopelancongan negara, khususnya terutamanya di negeri Pahang dan khususnya bagi Parlimen Jerantut sendiri? Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Dia ada 2 soalan. Yang pertamanya adalah mengenai cukai dan juga sebagainya. Saya rasa itu haruslah dijawab oleh Kementerian Kewangan kerana ia melibatkan cukai pendapatan dan juga sebagainya. Tetapi seperti yang saya telah menyatakan, sehingga 31 bulan Disember ada beberapa bentuk cukai yang kita telah waive seperti yang saya telah bacakan tadi.
Soalan kedua adalah mengenai pelancongan dan juga sebagainya. Di bawah Tourism Malaysia, kita memang sedia membantu dan juga mempromosikan. Tourism Malaysia mempromosikan, tetapi di bawah bahagian yang sama, terdapat juga beberapa skim infrastruktur yang boleh mereka mohon. Contohnya di bawah skim infrastruktur pelancongan yang diteruskan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad, yang mereka bolehlah contohnya pembelian tanah, bina bangunan, mesin dan juga sebagainya, ataupun modal kerja bagi syarikat, ataupun kerja-kerja pengubahan ataupun naik taraf untuk fasiliti ekopelancongan. Yang keduanya ianya juga bermula daripada 20 juta hingga ke 100 juta ataupun sehingga 80% daripada jumlah kos projek tersebut. Terdapat juga tabung khas pelancongan yang diuruskan oleh Small and Medium Enterprise Development Bank Berhad, yang ini adalah menawarkan pembiayaan dalam bentuk modal kerja untuk pengusaha-pengusaha ekopelancongan yang kecil dan sederhana. Dan selain daripada itu, Tourism Malaysia akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri dan juga sebagainya, kerana apabila ada satu projek yang kita kenal pasti, ianya adalah melalui kerajaan negeri dan dibawa melalui MOTEC kepada kementerian untuk kita membuat penyerahan mengikut paroti. Maka kita akan terus bekerjasama dengan Yang Berhormat. Maka Yang Berhormat bolehlah berbincang dengan kerajaan MOTEC negeri dan juga seterusnya ianya dibawa untuk kepada kementerian untuk kita kaji. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Soalan tanyaan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian, apakah langkah digerak oleh kerajaan dalam membantu penguasa pelancongan yang muflis semasa pandemik untuk bangkit kembali? Kedua, apakah bantuan dan insentif baru yang diberikan oleh MOTEC melalui perbelanjaan 2022? Terima kasih, Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada soalan yang tanya oleh Padang Serai. YB Padang Serai. Pertama sekali adalah mengenai mereka yang telah muflis dan juga sebagainya, yang tu kita ada proses-proses tertentu yang mereka harus ikut, dan saya rasa ianya adalah di bawah bidang kuasa Bank Negara dan juga di bawah Kementerian Kewangan dan juga sebagainya. Tapi pada masa yang sama, memandangkan perkara itu telah dibawa, maka saya akan bawa juga kepada perhatian kementerian untuk kita kaji ada tak apa-apa yang kita boleh bantu mereka, memberi nasihat dan juga sebagainya. Soalan keduanya yang tanya oleh Yang Muat tadi adalah mengenai khususnya melibatkan bajet 2022 ini, maka kerajaan telah mengumumkan komitmen untuk memulihkan dan juga memangkin beberapa sektor tumpuan bagi sektor pelancongan, iaitu beberapa inisiatif utama dengan nilai keseluruhannya 1.6 bilion telah diumumkan dilaksanakan pada tahun hadapan. Maka bantuan secara one-off adalah contohnya adalah di bawah plan pemulihan, iaitu bantuan untuk 3 bulan, iaitu untuk pemandu pelancong RM500, top tap dan juga MM2H RM3,000, pengusaha homestay sebanyak RM600, pengusaha spa dan juga pusat urut kaki sebanyak RM1,000 dan juga usahawan kraft RM500. Ini untuk 3 bulan akan berturut-turut, dan seterusnya adalah kepada komuniti Ma Mary one off RM200 yang ini melibatkan sebanyak 85 juta ringgit. Dan seterusnya kita beri kepada geran padanan pembaikan hotel, bajet ataupun inap desa berdaftar, maka telah diperuntukkan sebanyak 30 juta ringgit. Geran sepadan pelancongan seni budaya dan juga syarikat swasta bagi NGO bagi menganjurkan program dan juga acara bersama sebanyak 50 juta ringgit. Dana galakan bagi mempromosikan serta menggalakkan pelancong domestik, iaitu voucher, diskaun dan juga rebate 20 juta ringgit. Promosi dan juga pengiklanan sebanyak 30 juta ringgit. Dana sokongan dan juga promosi publicity penggiat pelancongan sebanyak 2 juta ringgit. Penganjuran acara dan juga menyokong pengembangan pelancongan Islam sebanyak 5 juta ringgit. Ini sekaligus akan membolehkan untuk MOTEC untuk terus memainkan peranan yang penting dalam mempromosi dan juga menyumbang kepada tambah baiknya pelancong dan seterusnya kepada pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Dah panjang dah jawapannya. Saya ingin teruskan dengan menjemput